Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada Salih ala Sayyidina Muhammad kuliah bulanan kita. Salih ala Sayyidina Muhammad bulan lepas ada masjid, ada program lain yang ditangguh kuliah kita. Tahun ni bulan ni kita sambung lagi malam ni insya-Allah. Kita masih berada pada bab yang membincangkan tentang jantung ataupun qalbu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita masih membincangkan perihal bab kitab yang kedua pada menyatakan qalbun artinya jantung, dan subhanallah kita berada pada tajuk kecil kita yang berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, makan. Dia panggil pada menyatakan syahrut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita ni. Hati ni tuan-tuan, tempat letaknya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sifat-sifat yang terpuji. Hati ini tempat letak sifat yang terpuji. Seperti iman. Hati ni jadi tapak tempat letak iman. Yang boleh yakin dengan perkara-perkara akhirat. Benda yang tak nampak, benda gaib ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, puncanya daripada iman yang kuat. Tahu tak pasal apa kita seronok buat dosa? Tahu pasal apa? Pasal iman kita lemah. Pasal apa bila kita buat dosa kita rasa tak berasa dalam hati tu. Tak berasa risau, tak berasa gelisah. Kalau rasa pun tak kuat mana? Itu menunjukkan iman sedang lemah. Lagi kuat iman, lagi kuat sallallahu alaihi wasallam rasa gelisah bila kita buat dosa. Jadi tapak kepada iman tu tuan-tuan ialah hati.
Iman, hati juga tuan-tuan tapak kepada makrifah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hati juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, orang yang kenal Allah, dia antara benda yang akan ada pada orang yang kenal Allah ni tuan-tuan, nama dia malu. Malu. Ulama sebut malu ni akan mai dalam dua punca, daripada dua punca. Nombor satu, fitrah. Allah bagi dekat kita ni sifat malu siap-siap daripada kecil-kecil, tak payah duk ajak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi nak salam dengan cucu saya tu, lari-lari. Pasal apa? Malu. Pasal apa malu? Lama tak jumpa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa ajak malu tu? Fitrah. Duduk dalam rumah lari, bogeh, tiba-tiba Assalamualaikum. Orang bagi salam, dia lari masuk dalam bilik. Pasal apa lari masuk dalam bilik? Malu. Siapa ajak malu tu? Fitrah. Allah bagi siap-siap. Tapi dengan keadaan surrounding dia, suasana yang duduk di sekitar dia, menyebabkan makin terakis sifat malu dia. Bergantung kepada siapa yang duduk di sekeliling dia. Kalau yang duduk di sekitar dia jenis orang-orang yang tak reti malu, maka dia pun sendiri pun akan jadi orang yang tak reti malu. Orang lain ni bukan reti malu tuan-tuan. Tunjuk benda maksiat dalam Facebook dia buat tak tahu ya. Orang tegur dia marah pula orang tu. Tak usah duk belagak Tuhan ni kata. Tuan. Yang kedua punca daripada malu ni, salih semak yang boleh mai malu ni ialah dengan ma'rifatullah. Makin dia kenal Allah, makin bertambah sifat malu. Batu kita dulu, kalau tuan tengok waktu kita duduk jahil-jahil dulu, apa benda kita tak buat? Kan? Waktu baru pindah mai duduk Pulau Pinang. Dulu mai duduk Pulau Pinang dulu, lepas tu baru pindah mai duduk Pertam. Contoh. Kan? Mai daripada kampung lu naik EF5, bawa beg lubuh kat belakang. Sampai sini, pergi kerja Kelang. Waktu kerja Kelang tu tuan-tuan, saya sama tapi berjumpa pula kan waktu tu. Berputik cinta di Kelang tu. Tuan-tuan. Pukul 3 petang masuk kerja, pukul 3 petang, pukul 12.30 dah pergi tunggu dekat bawah flat pergi ambil aci. Lepas tu balik lagi pukul 11 malam tuan-tuan sekalian, tak balik ke rumah lu, bawa pergi makan burger tepi sikit. Ni. Lepas tu lepak pula tepi sikit duduk bawah pokok tuan-tuan sekalian. Buat apa benda hangpa buat dulu ni? Main ingat tak zaman tu? Buat lupa pula dah. Ni. Kita buat dalam keadaan tuan-tuan kita sikit pun tak segan, sikit pun tak malu. Orang lalu, orang tengok dia marah orang tu pula. Naik motor, dua-dua orang duduk kat traffic light tuan-tuan sekalian. Subhanallah, punya rapat duduk dalam bakui dua-dua orang tu. Belakang cushion tak ada. Orang beralih tengok dia naik motor passion apa. Beralih tengok tu bukan sebab nak tengok dia dua orang duduk peluk. Cara dia pun naik motor tu pelik. Orang beralih tengok, dia boleh sound orang tu pula. Apa tengok-tengok? Ada hutang ke? Dia seorang tu pula. Dia punya tak heran dengan maksiat. Tu zaman kita jahiliah dulu ni. Ni saya nak tanya. Ni dengan ketayap duduk atas kepala ni. Agak-agak lah. Kalau nak pi tengok wayang cucu aja, agak-agak rajin nak pi selfie depan panggung wayang tu, tunjuk kat orang kata kita masuk panggung wayang. Ni. Faham tak faham soalan tu? Ni. Agak-agak nak buat tak? Tak, pasal apa? Malu. Tahu pasal apa timbulnya malu tu? Pasal makin kenal Allah. Macam mana boleh kenal Allah? Ni duduk mengaji dalam majlis ilmu ni. Ni. Sebab tu, di antara benda awal yang berlaku tuan-tuan sekalian, perubahan diri kita, bila kita makin kenal Allah, kita mula meninggalkan maksiat di depan orang. Peringkat mula. Mula-mula tak heran. Mula-mula tunjuk kat orang buat tak tahu ya. Tapi makin mengaji, mula dah malu depan orang. Mula sembunyi-sembunyi dah. Duk buat lagi, tapi sembunyi-sembunyi kat belakang. Makin mengaji, makin kenal Allah. Lepas tu, tinggalkan maksiat bukan sakat depan orang. Belakang orang pun sembunyi dah. Belakang orang pun tak buat dah. Takut ni Allah duk tengok, Allah nampak aku duk buat ni. Tu. Waktu tu baru main masuk dalam hati dia satu benda nama ihsan. Depan orang pun tak buat, belakang orang pun tak buat. Depan orang, orang nampak, Allah nampak. Belakang orang tak nampak, tapi Allah nampak. Betul tak tu? Makin mengaji lagi. Tuan-tuan sekalian, dia mai peringkat yang berikutnya, dia malu untuk meninggalkan kebaikan.
Macam mana malu? Mula malu nak tinggal maksiat, malu nak tunjuk maksiat. Dia malu nak tinggal kebaikan. Tak semayang sunat, tak patut sungguh, tak malu sungguh dengan Allah ni. Allah bagi aku nikmat nak bangkit semayang 2 rakaat pun balok ni apa ni? Malu dekat Allah. Tak ni? Allah bagi nikmat mata, Quran nak baca sat pun tak boleh. Malu kat Allah. Tabung lalu duit dalam poket tu ada ni. Kalau aku bagi RM10 ni, banyak lagi duit dalam bank tu, banyak lagi duit di rumah tu. Kalau tak bagi ni, malu sangat kat Allah. Allah bagi nikmat sangat banyak. Dia malu untuk meninggalkan kebaikan. Itu menunjukkan bahawa sallallahu alaihi wasallam bertambah sifat malu dalam hati dia. Punca dia apa? Punca dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma'rifatullah. Boleh faham kan? Dan tapak ma'rifatullah tu duduk dalam mana? Hati. Duduk dalam hati. Mengaji makin kenal Allah ni, masuklah hati, masuklah hati, masuklah hati. Lagi tuan-tuan sekalian, hati ni tapak apa tuan-tuan? Tapak tawakal. Hati ni tapak tawakal. Kebergantungan kita sungguh-sungguh pada Allah ni, duduk dalam ni. Bukan duduk dalam ni. Bukan duduk dalam ni. Bukan duduk dalam ni. Aku bergantung sungguh pada Allah. Mulut cakap tak ada di hati. Bukan tawakal. Ni. Tawakal ni tak perlu, tak sampai pun, tak perlu, tak memadai pun bercakap di mulut. Tak bunyi di mulut dia. Hati tawakal, sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dia akan menunjukkan bahawa dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri sungguh-sungguh pada Allah. Rezeki aku, alhamdulillah. Kalau bukan rezeki aku, rezeki orang lain. Rezeki aku ada, haban aku Allah akan bagi. Serah pada Allah SWT. Inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tapak tawakal ni lagi kuat, lagi kuat, lagi kuat tawakal dia. Lagi serah diri dia pada Allah. Duduk dalam mana? Duduk dalam hati. Duduk dalam hati. Hati juga merupakan tapak kepada redha. Redha. Ingat Imam Ghazali kata apa? Nak masuk syurga ni, dia kena ada sabar. Nombor 1, sabar nak buat ibadat. Bukan senang nak buat ibadat. Kalau tak sabar, tak dapat 2 rakaat tuan-tuan. Kalau tak sabar, tak start motor main masjid malam ni. Betul tak ni? Nak pi daripada pukul 5 petang tadi lagi. Nak pi. Duk tunggu kawan telefon je. Kalau kawan telefon, aku nak pi rumah hang ni. Tak pi terus. Salih Muhammad. Duk tunggu bini kata apa? Bang, kita keluar makan ni. Jom. Dia mai mujahadah mai duduk dalam masjid tuan-tuan. Dalam hati ni kata apa? Harap ustaz tak mai lah hari ni. Harap ustaz tak mai. Tu cara mai dah tu. Duduk macam dah. Harap ustaz tak mai. Tuan-tuan pengurusi buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pada malam ni sepatutnya kita ada kuliah. Tapi ustaz tak dapat sampai sebab jalan jam. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Hati kata, alhamdulillah. Aku punya nak pi dah habaq kat kawan dia. Aku punya nak pi dah hantar dah. Ustaz pula tak mai. Dalam hati dia seronok. Allah, kita faham lah. Tuan-tuan salih Ahmad. Sabar, kata Imam Ghazali. Yang keduanya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Bukan senang nak tinggal maksiat. Pasal maksiat ni sedap. Sedap sesuai dengan nafsu. Yang ketiga, sabar dalam apa? Sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Nama dia redha. Redha. Apa saja yang mai dalam hidup dia, redha. Redha. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak redha. Bukan senang. Dia mai satu-satu ujian ni tuan-tuan sekalian. Nak tengok kita redha tak redha. Waktu kena ujian tu, macam mana respon kita waktu tu. Kalau dia kemudian dia, alhamdulillah Ustaz, insyaAllah Ustaz, saya redha. Redha selepas 3 bulan. Biasa. Maklum macam mana maklum? Macam mana Ustaz? Dapat lu meninggal dah. Saya redha Ustaz. Redha. Pasal apa yang maklum redha ni? Itulah nampak Tok Bilal tu duduk kenen-kenen macam nak kat saya. Saya redha lah.
Kalau dia nak pun saya redha dah. Tuan-tuan, redha lepas 3 bulan biasa. Redha yang betul-betul redha ni waktu kena tu, alhamdulillah ala kulli hal. Macam makcik seorang duduk menangis kat kubur anak dia. Nabi SAW mai kat belakang. Nabi kata, sabarlah makcik nak, sabar. Berambuih hang daripada sini. Hang tak rasa apa yang aku rasa. Kata makcik tu dekat Nabi SAW. Pi hang jujur pada sini. Tak rasa apa yang aku rasa, pi. Dia tak tengok pun siapa yang kata kat dia tu. Dia tak tahu kata tu Nabi. Nabi pun pi. Dia balik tengok. Siapa? Seorang mai beritahu. Tahu dah makcik siapa tengok tadi? Siapa? Tu Rasulullah. Ha, Rasulullah. Dia pi cepat-cepat lari pi rumah Nabi SAW, jumpa dengan bantu Rasulullah. Nak jumpa Rasulullah, Rasulullah, saya sabar dah, saya redha dah, redha. Sabar ke, redha ke tu waktu mula-mula kamu ditempa ujian tu kamu redha. Itulah sabar, itulah redha. Tuan-tuan, kita kadang-kadang ada kawan-kawan kita kena apa-apa, kita pergi abang dia apa? Sabarlah cikna. Sabarlah. Pasti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sabarlah, sabar. Dia kata apa kita? Hang sembang boleh lah. Hang sembang boleh lah. Hang tak kenal ke hang. Kenal ke hang baru hang tahu. Kita pun sadaqallahul azim. Tak kata balik. Tapi betul. Dia kata tu betul. Kita boleh kata lagu tu kat dia pasal apa? Pasal benda tu tak kenal kat kita. Cuba benda tu kenal kat kita. Baru kita tahu langit tinggi rendah. Betul macam dia kata. Tapi bergantung kepada iman kita. Tuan-tuan biasa tengok. Tuan-tuan biasa tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik kapal terbang. Daripada Pulau Pinang, naik pergi Kuala Lumpur. Dia ada 2 jenis kapal terbang. Satu kapal terbang yang jenis Boeing ke, jenis Airbus ke, yang jenis besar sikit itulah. Tapi domestic flight ke lah. Satu lagi yang jadi ada propeller tu, jenis Firefly tu. Ya. Distance dia sama aja, jauh perjalanan dia sama aja. Yang propeller tu bunyi boleh tahan. Kita duduk tu bunyi kipas kat tepi tu. Yang tu dia relax sikit. Distance dia sama. Hari tu ributnya sama. Dua-dua kena ribut. Tuan-tuan, saiz ribut dan kekuatan ribut tu sama aja. Tuan-tuan dan puan-puan, sila kembali ke tempat duduk masing-masing. Sila pakai tali pinggang keledar. Salih ala Muhammad. Dan penggunaan tandas tidak dibenarkan pada ketika ini. Dan hidangan panas tidak dihidangkan pada ketika ini. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal depan lagi ada turbulence. Ada ribut. Tuan-tuan, ribut saiznya sama tapi rasa dia berbeza. Naik kapal terbang besar tu, berasa juga. Takut juga kita, nak risau juga. Waktu tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan meme. Ni. Kawan yang naik propeller tu lagi teruk tuan. Pucat muka-muka tu. Wah. Tahu pasal apa? Pasal kecil. Yang tu, besar. Saiz kapal terbang tu tuan-tuan, membezakan rasa daripada satu ataupun satu ribut yang sama. Ribut sama tapi rasa berbeza. Tak pasal apa? Pasal saiz kapal terbang tu. Tuan-tuan, ujiannya sama tetapi rasanya berbeza kepada orang-orang yang berbeza bergantung kepada saiz iman dia. Mana abang yang tu punya pusing punya mata. Nampak itu? Faham tak? Bergantung kepada saiz iman dia. Lagi kecil iman dia, lagi kuat rasa ujian dia. Lagi kuat iman dia, ujian besar pun rasa juga, bukan tak rasa. Manusia mana ada tak rasa. Tapi subhanallah, rasanya lembut sikit, ringan sikit. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang-orang yang hebat-hebat, ujian berat lah. Kalau aku kenal lagu tu lagu mana, menerak mau. Tapi tengok dia steady, tak ada apa. Tuan-tuan tengok Datuk Kazim. Mau cara dia kena wali, tak tahulah berapa dia mak kat saya. Berapa lama dah saya tak tidur Ustaz? Berapa lama dah saya tak tidur Ustaz dia tak?
Kalau saya rasa nak lena Ustaz, tak tahan sangat, saya suruh driver saya bawa kereta, pergi masuk highway, atas highway tu, bawa jangan deras sangat, jangan slow sangat, maintain. Dia boleh lena dalam kereta. Sekali kalau berik mengejut apa sikit, terjaga, tak boleh lena dah. Betul. Dahsyat, subhanallah. Teruk dah ujian tu. Teruk tuan-tuan. Dia tengok dia okey, tak ada apa. Kalau kena kat kita lagu mana agak tuan-tuan? Pasal apa? Pasal mungkin iman kita jauh lebih kecil daripada iman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz Hanafiah Malik, dia abang kat saya. Dia kata, waktu dia pergi cek duduk sakit lampu, saya dia pergi umrah tu. Waktu kat umrah tu sakit lampu, sakit sampai tak tahan. Balik cek tengok, subhanallah, dia tengok dia telah didiagnos kanser tahap 4. Kanser usus. Dia kata, Ustaz, yang mula-mula keluar daripada mulut saya, alhamdulillah. Ish. Tuan-tuan. Tak reti nak cerita. Sallallahu alaihi wasallam. Dah bergantung kepada apa? Iman. Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, anak menakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Waktu zaman seorang khalifah tu, dia dijemput pi sampai ke Damsyik. Sampai ke Damsyik tu tuan-tuan sekalian, tengok dia ada penyakit jadi macam apa dekat kaki dia, penyakit apa tu, sampai doktor kata kena potong. Bila doktor habaq je nak kena potong kaki, dia kata alhamdulillah. Orang dia heran pasal apa ya alhamdulillah nak kena potong kaki. Dia kata Allah bagi kat aku ada 4 anggota, 2 tangan 2 kaki, Allah ambil satu je ada 3 lagi. Antara 3 dengan 1 tu 3 banyak. Nak kata apa lagi melainkan alhamdulillah. Dah siap-siap potong kaki apa semua, duduk kat situ, tiba-tiba tengok Muhammad tu, anak siapa pula tu, kena tu, mati tu seorang tu, budak. Anak siapa tu? Anak dia lah. Dia kata apa? Alhamdulillah. Lah anak mati pun alhamdulillah. Yalah Allah bagi kat aku 6 orang anak, Allah ambil seorang, ada 5 lagi. Macam mana? Iman. Cerita dia iman. Salih Azman. Redha tu dia duduk dalam hati, dan redha ni bukan tunggu cakap kat mulut. Redha ni dia terzahir dengan perbuatan, dan redha ni kuat tak kuat duduk pada hati yang kuat. Lagi, hati ni tapak apa tuan-tuan? Tapak ilmu pengetahuan. Hati ni tapak ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya nah, kita semua mengaji. Ni yang duduk depan saya ni. Tuan-tuan tahu tak, yang duduk kat depan saya ni, yang tengok live ni, yang tengok live ni, rakaman semua ni, entah berapa banyak orang yang tengok. Katalah 1000 orang tengok, 1000 orang dapat maklumat yang sama. Tidak? Sebab mai pada mulut saya seorang. 1000 orang dapat maklumat yang sama. Tapi tuan-tuan tahu ataupun tidak, dan tuan-tuan yakin ataupun tidak, yang masuk ke dalam hati setiap orang tu berbeza-beza. Tengok ni. Kita dua-dua orang saya balik sembang, ustaz ni cerita apa tak? Dia ni boleh cerita, dia ni tak boleh cerita. Dia ni boleh ingat, dia ni tak boleh ingat. Yang lebih dahsyat, yang lebih lagi dia punya tu, dia boleh beramai ataupun tak boleh beramai. Ni. Dia boleh beramai ataupun tak boleh beramal dengan ilmu yang dia dapat. Dalam berapa 1000 orang yang dengar benda yang sama, berapa orang yang betul-betul yang boleh last sekali boleh jadi amalan. Ataupun dia sekadar dengar saja. Tahu dia duduk tang mana? Dia duduk tang ni. Dia duduk tang ni. Nama dia hati. Sebab tu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam mensyarahkan kitab, dalam mensyarahkan ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim, surah Al-Baqarah. Ya, Allah mengkhatam hati-hati, khatamallahu ala qulubihim, khatam hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka Allah khatam. Wa ala absarihim ghishawah, pandangan mereka ni Allah tutup. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ulama mufassirin sebut hati ni macam tapak tangan, tapak yang terbuka ni. Kalau tapak terbuka ni, buahlah apa? Buah ayak ke, buah duit ke, buah apa, semua boleh lekat elok.
Tapi kalau tapak tangan macam tu, dia mana? Nak buat apa pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Hatinya macam ni. Buat dosa dia tutup. Buat dosa dia tutup. Buat dosa dia tutup. Buat dosa dia tutup. Buat dosa akhirnya dia ni. Yang duduk dekat dalam tak boleh keluar. Yang duduk di luar tak boleh masuk. Akhirnya apa yang terkandung, yang terkurung dekat dalam ni, yang terkurung dekat dalam, yang tak boleh nak tahliyah ni, tak boleh nak masuk, tak boleh nak bawa keluar dan nak masuk ni, tahu apa dia? Yang tinggalnya sifat-sifat mazmumah, ujub, takabbur, sum'ah, melekat dekat dalam sebab tak boleh keluar. Ada tak orang sombong yang dia tak berasa macam dia sombong? Cakap besar, cakap sombong. Bila orang nasihat dia, jangan sombong sangat. Aku memang pasal lagu ni. Aku macam lagu ni. Dia tak rasa apa. Ada tak orang macam tu? Ada tak orang dia tunjuk benda kebaikan yang dia buat dalam keadaan dia tak berasa dia sedang melakukan benda yang riak. Dia buat apa nak tunjuk? Buat apa dia tak sabar dia nak tunjuk apa dia buat. Bila orang nasihat, jangan duk tunjuk sangat. Saya ikut apa mah. Dia kata, benda tu dalam ni tau. Hanya duk judge, don't judge the book by its cover. Dia kata, memang kita tak boleh nak judge the book by its cover. We are judging the cover. sebab Nabi kata apa? Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Nabi kata, aku diperintahkan kepada manusia, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka mendirikan semayang, mereka mengeluarkan zakat, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli mendirikan semayang, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka terpeliharalah darah mereka, terpeliharalah harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, itu urusan mereka dengan Allah. Nampak mereka semayang, clear dah. Nampak mereka buat zakat, clear dah. Nampak mereka macam orang beriman, clear dah. Apalah hati dia? Oh, dia masuk Islam pasal dia takut orang bunuh dia. Dia masuk Islam, dia berlakon je. Dia ni orang munafik. Dalam hati kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Kita nampak dia buat maksiat, memang dia buat maksiat. Dia tak pakai tudung, kita nampak dia tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung, dia langgar perintah Allah. Dalam hati dia, kita tak tahu. Betul tak ni? So, tugas kita buat apa? Nasihat dia. Ada orang buat benda-benda. Jangan buat macam ni. Jangan tunjuk sangat. Antara benda yang Islam larang tunjuk sangat ni, nombor 1, sallallahu alaihi wasallam, umur. Jangan duk cerita sangat kat orang. Umur jangan duk cerita sangat. Kita pun tak digalakkan untuk tanya sangat umur orang. Tahu awak tahu ni? Umur apa tahu ni? Oh, umur tahu ni 45. Ui, nampak tua lah. Yang tu tak sedap dengar. Kadang-kadang mulut boleh tahan. Yang nampak muda mbak macam 28 tahun ni, pada-pada lah nak bohong pun. Nak jack pun pada-pada lah. Allah salli alaihi Muhammad. Saya ingat forum dengan Syekh Faisal beberapa hari lepas. Dia kata, saya ni tak sodok jack saya, tak sodok jack saya. Memang saya tak makan jack lah. Dari itu ada seorang mai jumpa saya, kata apa? Oh tuan, tuan dah pindah mai sini, alhamdulillah, tuan ni bagus, tuan dulu tak bagus, tuan ni. Dia kata lagi. Dia kata lagi. Dia kata lagi, dia habaq lagi. Dia berdiri. Pasal apa tuan berdiri? Alah, dah hanjak aku tinggi sangat, aku berdiri. Lepas tu dia tak jack dah. Dia kata sampai dia pencin. Dah salat selamat, dah sudut jack. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, salat selamat. Yang keduanya, jangan tunjuk sangat harta. Tak boleh. Harta jangan duk tunjuk sangat. Apa yang kita ada jangan tunjuk kat sangat. Yang pertamanya, dia boleh menimbulkan riak. Yang kedua, dia boleh menimbulkan hasad. Yang ketiga, dia boleh, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, membuat sedih kepada orang yang tak ada. Faham tak? Betul tak bila kita tunjuk harta, kita mudah jadi riak? Seorang syekh tu dia cerita, dia syekh, orang hebat, orang soleh, alim. Dia kata, depa saya pergi ambil saya dengan Mercedes mahal. Dia pergi ambil dia main. Depa pergi ambil dia nak bawa pergi kuliah, bawa main Mercedes mahal. Mercedes pun bukan semua mahal tu kan, ada Mercedes murah pun ada. Yang abang tu naik Mercedes Ustaz, mesti
Ada seorang tu tuan-tuan, dia ni Saleh Ahmad, dia jadi YB. Tapi jenis tak ada duit main YB tau. bila duduk sana bila ni, orang bagi dekat dia satu BMW, bagi satu Mercedes lama. Mercedes lama tu. Duk kerja rosak je, naik Mercedes. Orang kata, tengok baru jadi YB dah pakai Mercedes. Padahal 18,000 je harga dia. Tapi Mercedes orang duk kata sangat tuan-tuan. Dia jual Mercedes tu, anak dia beli kat dia Camry 180,000. Orang tak kata. Tengok YB pakai Camry je. Padahal yang tu 18,000. Jangan Mercedes je. Dia naik Mercedes tuan-tuan, dia pergi ambil dia naik Mercedes mahal. Sampai dekat R&R, dia cerita, sampai dekat R&R, dia kata apa? Dalam hati dia kata apa? Berhentilah tang orang ramai sikit. Berhentilah tang orang ramai sikit. Ni nak turun kereta lagi ni. Berhenti jauh-jauh, orang tak nampak. Berhenti dekat dia. Dia kata jahat padahal bukan kereta aku pun. Sebab dengan harta ni senang bawa kita jadi riak. Sebab tu tak sudut tunjuk dengan harta. Ada, diam-diam sudah. So tunjuk kita naik kereta apa, tu saya tunjuk tuan-tuan. Saya cuma minta maaf. Yang kedua, bila kita tunjuk harta sangat, dia jadi apa? Ada orang hasad. Bukan semua orang suka. Saya ingat orang suka dah. Tuan-tuan ingat orang suka tunjuk kereta hebat-hebat dah. Saya tunjuk duit berkepuk-kepuk. Lah ni apa suka tunjuk duit kepuk-kepuk. Orang tak suka. Orang duduk orang buruk-buruk lagi dah. Sikit lagi biar terbakar rumah tu. Biar melingkup meniaga tu. Lepas tu kata apa? Orang Melayu memang suka hasad dengki. Dah hang tunjuk siapa suka. Nombor 3, ada orang tak dapat, dia pun dia sedih. Teringin nak ada macam kita tapi tak ada. Ni Saleh Ahmad. Jadi tuan-tuan, Saleh Ahmad, bila kita nasihat, dia tak boleh terima. Pasal apa tak boleh terima? Pasal hati dah tutup. Bila hati dah tutup ni, ilmu nak masuk tak boleh. Salih ala si Muhammad, cahaya ilmu nak lepas tak boleh. Allahumma salli ala si Muhammad. Nah, cerita syurga neraka, benda-benda ghaibiyat ni tak boleh nak masuk. Pasal apa tak boleh nak masuk ni? Pasal apa? Dah tutup, dah blok. Pasal apa blok? Pasal apa? Pasal dosa. Sebab tu tuan-tuan, tapak ni kena jaga sungguh-sungguh. Dan subhanallah, nak jaganya, yang pertamanya, Salih ala Sayyidina Muhammad, kita dah bincang hari itu tentang menjaga mulut, jaga perkataan. Salih ala Sayyidina Muhammad, jaga perkataan. Yang keduanya tuan-tuan, pada Salih Sayyidina Muhammad, yang keduanya tapak Salih ala Sayyidina Muhammad pada menyatakan syahrul tu'am, iaitu sangat loba atas makanan. Cara nak jaga jantung kita ni, hati kita ni, daripada duduk dalam keadaan yang kita duduk bincang tadi ni, cara dia jaga makan. Kita dah bincang panjang dah hari tu tentang macam mana orang duduk tamak nak makan ni, perut ni jadi lagu mana, jadi timbul nafsu syahwat apa semua. Malam ni kita akan sambung pada muka surat 13 tu. Muka surat mana? Bukan muka surat 13. Muka surat 25. Anda buka muka surat 25 dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Tang tu, kita sambung tang tu. Salih Ahmad. Dan Salih ala Sayyidina Muhammad, ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah, beberapa kelebihan, menjaga perut kita ni daripada terlalu banyak makan. Maksud, ajak kita puasa, ajak kita makan sikit. Orang makan aja. Mana? Lepas tu duduk gaduh, Ustaz, makin besar Ustaz, makin besar Ustaz, makin besar. Mau tak besar makan aja. Ubat ni kita makan sehari 3 kali. Kalau ada sakit apa, doktor kata, makan ubat ni. Sehari 3 kali makan. Ubat besar ni ya, kita makan. Tu. Biiznillah, dengan izin daripada Allah, sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ulang makan benda yang sama, Sallallahu alaihi wasallam, setiap hari dia akan ada kesan dia. Baik atau buruk.
waktu mula-mula keluar bubble tea atau bubble tea. Dia panggil apa tu? Boba, bubble pula dah. Boba tu kan. Ada seorang tu dia minat sungguh tau waktu boba keluar tu. Main daripada Korea ke benda tu. Kan? Korea kan. Dia setiap kali dia balik kerja, dia akan singgah beli. Setiap hari, tuan-tuan, cukup sebulan kencing manis. Pergi jumpa tu, letih. Tengok tu dia 20 lebih. Padahal tak ada apa. Constant sebulan. Dapat kencing manis. Saya jaga perut dia. Allah saja makan. Jadi, kalau kita rajin puasa, Nabi SAW sebut, puasa thalathati ayyam min kulli syahr, paling tidak dalam sebulan 3 hari bagi perut tu rest. Ini cerita puasa sunat lah. Puasa fardu tak saya cerita lah. Puasa sunat. Paling kurang sebulan 3 hari. Thalathati ayyam min kulli syahr, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan pilihlah. Isnin kah? Khamis kah? Isnin, Khamis, Isnin. Tuan-tuan pandai-pandai lah buat. Pandai-pandai lah. Bagi dapat paling kurang sebulan 3 hari. Try tengok. Nak sedap sikit, tuan-tuan puasa Isnin, Khamis. Ada 4 minggu sebulan. Tuan-tuan, seminggu puasa 2 hari. Isnin, Khamis. Dalam sebulan dapat 8 hari. Tuan-tuan try tengok, badan makin jadi lebih sedap. Oi, ada orang lagi semangat Ustaz. Saya lagi terror Ustaz. Tentang puasa ni memang saya terror lah Ustaz. Tuan-tuan, yang ni cerita orang perempuan, orang lelaki tak usah sembang balok liat dalam bab puasa ni sekali ngaku sekali. Oi, susahlah kita cari jalan tak mau puasa ya. Orang perempuan rajin puasa. Betul tak muslimat? Angguk nampak. Ngaku. Betul tuan. Aja pergi kuliah muslimat ajak. Kita mainlah belajar banyak puasa. Tak usah belajar Ustaz, memang kami duduk puasa. Ustaz aku kena belajar banyak puasa. Puasa paling cantik di antara yang tercantik puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa. Kita betul-betul tuan-tuan, kita bukan makan sangat pun. Betul tak? Tuan-tuan sok pagi tu, mana tu kalau perempuan-perempuan buat kerja, saya buka puasa lah. Betul tak? Kadang-kadang pergi kerja tak ada nak puasa, tak ada nak makan pun. Lah, tu pukul 4 dah. Lah, tak ada nak makan. Perut tak ada nak rasa lapar pun. Pasal apa? Pasal tak ada nak makan. Sibuk sangat. Macam puasa tengok. Niat je nak puasa, lapar selalu. Aduh, apa yang kita tak reti fikir. Kadang-kadang tak ada niat puasa, tak ada nak makan. Tak ada apa, relax je. Ayak pun tak minum, makan pun tak. Tak ada apa. Subhanallah. Tuan-tuan cuba. Tak tahulah apa yang duk main dalam kepala kita. Sebab puasa ni sangat susah. Betul-betul puasa sangat susah. Sebab tu Allah bagi tuan-tuan sekalian kepada orang yang rajin puasa ni tuan-tuan. Tahu apa dia? Allah bagi satu pintu dalam syurga. Nama dia apa? Nama dia Rayyan. Itu nama anak kita. Ar-Rayyan. Ni. Buah nama sedap dah. Nama Ar-Rayyan. Rayyan tu nama pintu dalam syurga tu. Dia panggil Rayyan. Mai anak dia. Ni. Balik kampung hari raya itu. No. Come. Eat. Come. No. Anak ni. I see kok dia cakap no. Allah sahabat tuan-tuan. Ar-Rayyan. Inna fil jannah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya dalam syurga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu pintu. Ismuhur Rayyan. Nama dia Ar-Rayyan. Nabi sebut dalam hadis itu, inna fil jannah. Sesungguhnya dalam syurga. Maka ulama sebut, pintu Ar-Rayyan ini bukan duduk di luar nak masuk dalam syurga. Tapi pintu Ar-Rayyan ni duduk dalam syurga dah. Jadi orang yang puasa ni dia dapat dua kenikmatan. Kenikmatan duduk dalam syurga dan kenikmatan dapat masuk pintu yang dalam syurga itu yang nama dia Ar-Rayyan. Sallallahu. Lalu dia panggil, aina saimun, mana orang-orang rajin puasa ni? Bangkitlah geng-geng makcik-makcik kat belakang tu. Muka tuan-tuan memang tak ada.
Mereka bangkit, mau geng makcik semua, bangkit masuk semua geng puasa, lalu ditutup dan tidak dibuka kepada siapa-siapa pun yang selepas daripada itu, selain pada itu. Tak. Khas untuk orang puasa. Tahu pasal apa? Pasal bukan senang nak puasa. Bukan senang nak puasa, tuan. Allah Muhammad. Maka siapa yang boleh jaga perut dia, nombor satu sekali. Allahumma salli ala Muhammad, kata pengarang kitab ni, setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedar mengerjakan ibadat. Nombor satu sekali tuan-tuan, apa yang dia akan dapat dengan dia rajin, Allahumma salli ala Muhammad, rajin berpuasa ni, hati dia jadi lembut. Nipis hati tu maksud hati lembut. Sampai dia apa? Sampai dia dapat rasa lazat ibadat. Bukan cerita waktu puasa saja. Waktu puasa pun kadang kita semayang pun dia rasa lain. Syahdu semayang perut lapang. Bukan perut lapang maksud perut tak berat. Tuan-tuan nak tahu beza tak beza? Tuan-tuan tengok waktu kita main tarawih itu baru menterkedarah. Lepas buka puasa. Kita bagi kekau yang lepas buka puasa tuan-tuan. Subhanallah. Salli ala Sayyidina Muhammad sampai sujud keluar cendol ikut hidung. Punya kenyanglah subhanallah. Tuan-tuan semayang di luar mana? Feel tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lambat pula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun pula dah. Milan Nabi ni. Tak syok lah tuan-tuan. Cuba puasa. Buka puasa makan kurma 3 biji. Minum air sikit. Lepas tu pergi semayang maghrib. Mayang sunat ba'dia. Pergi duduk sat. Makan 2-3 suap apa semua. Makan sikit-sikit kan. Tuan-tuan pergi mayang tarawih tengok sakit. Sedap. Pasal apa? Dapat kemanisan dalam ibadat. Sebab perut tak terlalu kenyang. Bukan sekadar lepas makan. Tapi kalau kita biasakan perut kita tak terlalu kenyang dan tak terlalu banyak makan, ibadat pada setiap waktu pun akan dapat sedap. Lazat, sedap. Salli ala Sayyidina Muhammad. Betul. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni semayang tu sedap, kita tak merasa sedap. Bukan semayang tu tak sedap, kita yang tak berasa sedap. Saya selalu duduk cerita. Macam kita naik, kita duduk cerita lah. Kereta ni sedap, kereta ni sedap. Kan? Saya pernah naik tuan-tuan silam Bentley. Mereka bagi naik try naik Bentley tengok. Sedap. Masuk dalam, kejap, sedap. Dan try naik sekali tengok. Ferrari tak best tuan, kerah. Macam tu. Kereta racing. Try tengok sekali Ustaz, try. Saya naik sekali Ferrari. Dan dia bagi try kawan saya tu, ayah dia ada Ferrari, ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, turun Ferrari tu kat dia. Dia pun tak boleh nak bayar road tax saja berbelah ribu. Dia nak tukar tayar aja dah berapa banyak. Dia kata nak jual Ustaz, sebelum jual panggil Ustaz try dulu. Kita try tuan-tuan kat Putrajaya tu. Try. Lepas habis tuan-tuan silakan ambil gambar bubuh. Ambil gambar naik kereta bubuh lah gambar tu. Gambar sini pesan apa jangan duk post kat Facebook. Ada kawan tu dia punya excited dia post kat Facebook. Kena selalu Ustaz penunggang agama. Tak pasal. Kereta tu yang Ustaz Azhar terus kena tu. Kereta kawan tu. Dia naik kereta tu lah. Yang kita Ustaz Azhar pakai Ferrari. Kereta kawan tu lah. Ada kereta memang sedap sungguh tuan-tuan. Memang sedap duduk tu ya Allah. Syok sedap. Kita pun duk teringin lah nak naik kereta sedap tu. Benar? Dalam Mercedes lah apa. Satu hari naik motor, elok sampai tang simpang tu tuan-tuan. Gaya nak keluar simpang, kena. Tahu kena apa? Kena langgar. Kena langgar dengan siapa? Tu kereta yang sedap tadi ni. Kita pun tergolek patah kaki. Kawan driver tu turun cepat-cepat. Oh Allah pakcik, saya tak nampak, minta maaf saya pakcik. Jom saya hantar pergi hospital. Dia pun angkat kita tuan-tuan. Buka pintu belakang, tak kita kat kursi belakang. Kereta yang sedap tu. Kita pun hari tu dah duduk kat kursi belakang. Sandak kan. Sedap Masya Allah. Sandak menyendak tu. Lepas tu,
bawa pergi hospital. Kita kata apa? Cepat sikit, cepat sikit. Dia bawa kita kata apa? Kereta ni sedap, kita naik pelan-pelan lah. Dia cepatlah. Kereta tu sedap tak? Sedap. Kereta tu memang sedap. Tapi kita yang tak rasa sedap. Pasal apa kita tak rasa sedap? Pasal kita sakit. Sakit kaki. Patah kaki kan? Sembayang tu memang sedap sebab ada orang dah merasakan kesedapan sembayang tu. Quran tu memang sedap sebab tu ada orang dah rasakan kelazatan baca Quran tu. Tapi kita tak pernah rasa. Tahu pasal apa? Pasal antaranya perut tak jaga. Makan tak jaga. Makan ikut dan. Anak-anak tahfiz kita ni ketara kan. Kalau dia balik rumah dia cuti 3 hari, mai balik tuan-tuan sekalian, sehari ada je hafazan susah lupa. Sebab balik rumah kena makan tak jaga. Sebab tu kami kadang-kadang orang nak main hantar bukan-bukan dekat madrasah kita tak terima. Saat-saat main hantar tu. Mai Toto buat main periuk besar tu. Toto buat ni periuk apa pula ni? Oh, kami kenduri tak habis ni, kami duk ingat nak sedekah dekat tahfiz lah. Kenduri tak habis tadi tuan-tuan pukul 2 petang, main hantar pukul 6 petang. Kalau betul-betul nak buat kenduri kat tahfiz, pukul 12 tengah hari tadi lah hantar tu baru kenduri. Yang ni kalau habis kenduri tadi, tak makan lah budak-budak ni. Betul tu. Pernah main hantar kita tuan berbuih. Yang makcik-makcik dia seronok dapat makanan, dia pusat bungkus tuan-tuan pergi bagi bawah rumah. Esok pekat cherry berry habis. Khenat buat korang. Ni. Lepas tu saya tulis kat depan besar-besar, jangan hantar kami tak terima. Kalau nak buat kenduri, telefon dulu abang, bagi duit kami masak. Kalau betul nak buat kenduri, main hantar duit kami masak. Kalau masak kat luar kami tak terima. Sebab kadang-kadang tak tahu mereka guna ayam apa, ambil beli kat mana. Nah, kita paling tidak kita jaga siapa supplier ayam kita, siapa kita lagi rumah kita tahu. Pasal apa? Pasal dia ada memberi kesan kepada ibadat. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata pengarang kitab ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang keduanya dan setengah daripadanya cerdik hati kerana kenyang itu akan menyebabkan bodoh. Berlapar boleh menyebabkan seorang itu hati dia jadi cerdik. Kenyang sangat menyebabkan dia jadi bodoh. Bodoh apa? Bodoh hati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukan jadi bodoh sampai tak kerti apa tu. Jadi jahil dia pada hati dia. Faham tak ni? Faham. Faham tak ni? Faham. Tapi tak faham. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni tuan-tuan, dia ni salah seorang pada anak murid Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan dia sangat terkenal dengan lembabnya nak terima pelajaran. Payah nak terima. Sebut tak faham. Berkali-kali Imam Syafi'i itu ajak dia, tak faham lagi. Ulang-ulang lagi, tak faham lagi. Dalam satu riwayat sebut, 39 kali ulang benda yang sama. Pun tak faham lagi. Tu nak abang terlembab semua. Kalau kita kata apa? Sudah mengaji. Sudah mengaji ya. Tapi Imam Syafi'i itu ajak lagi. Sampai dia sendiri pun naik malu. Lalu Ar-Rabi' buat apa? Dia pelan-pelan dia bangkit, dia keluar pada majlis. Dia pelan-pelan dia bangkit, dia keluar pada majlis. Sallallahu alaihi wasallam. Dia sedih lah. Pasal apa? Pasal orang lain mengaji boleh faham, dia mengaji dia tak boleh faham. Sebab tu kita sebut awal tadi ni. Penerimaan setiap orang tu tuan-tuan, Allah jadikan manusia semua cerdik. Tetapi kadar pemahaman dan penerimaan kita yang berbeza-beza. Otak kita semua besar kan? Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila nampak dia keluar, ketika Imam Syafi'i panggil dia. Imam Syafi'i kata apa? Lah ni macam ni lah, tak usah duk pergi mengaji ramai-ramai dekat Masjid Abdul Fahim tu. Contoh. Mai rumah saya.
Main mengaji di rumah saya. Punya nak ajak juga tu. Lalu tuan-tuan, duduk talaqi dengan Imam Syafi'i. One to one. Dia pun tuan-tuan pergi rumah Salih ala Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i nak belajar secara talaqi. Imam Syafi'i pun sabar sungguh ajak dia satu. Pun tak faham juga. Bahasa kita kata apa? Tak faham. Aduh, jam betul lah. Ajak tak faham. Tepuk kepala orang tu la haula wala quwata illa billah. Dua ajak banyak kali. Sampai Imam Syafi'i akhir kata dia kat dia, yang dia selalu ingat, dia kata apa? Muridku, sebatas ini sahajalah kemampuanku untuk mengajar kamu. Takat ni lah. Maksimum lah. Habis meter dah nak ajar ni. Faham begitulah bahasa kita ni. Habis macam-macam cara dah nak bagi hang faham. Jika kau masih belum faham juga, maka berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan untuk menyampaikan ilmu itu ke dalam hati kamu. Tu aja cara dia. Kata Imam Syafi'i, aku hanya menyampaikan ilmu. Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajar, andailah ilmu yang aku ajar ini seperti sesenduk makanan, sudah pasti aku dah suap masuk ke dalam mulut kamu. Tapi yang boleh faham benda ni, Imam Syafi'i kata, aku mampu ajar je. Allah yang nak bagi ilmu dalam hati kamu. Bila Imam Syafi'i kata lagu tu masuk sungguh dalam hati dia. Apa dia buat tuan-tuan? Dia munajat kepada Allah agar Allah berikan kepadanya kefahaman akan ilmu. Sungguh Allah makbulkan doa dia tuan-tuan. Akhirnya Rabi' menjadi seorang ulama besar pada mazhab Imam Syafi'i. 700 kafilah datang ke depan rumah dia untuk menimba ilmu daripada fiqh Imam Syafi'i. Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah ulama yang berjasa meriwayatkan kitab Ar-Risalah dan Al-Um langsung daripada Imam Syafi'i. Kedua kitab ini menjadi induk mazhab Syafi'i yang sampai sekarang kita boleh mengambil manfaat daripada dia. Maksudnya apa? Usaha. Antara usaha supaya kita dapat mudah, dapat faham, dapat masuk ilmu dalam hati kita, jaga makanan kita. Yang ketiga, dan setengah daripadanya salih ala Sayyidina Muhammad, cerdik hati kerana kenyang itu menyebabkan bodoh. Yang ketiga, dan setengah daripadanya salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Wallahu alam. Yang tu kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat yang sebaiknya untuk diri saya dan manfaat sebaiknya untuk kita semua. Kita tangguh dulu pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak minta tuan-tuan yang pegang kitab, tuan-tuan tolong lipat set tanda kita berhenti tadi. Salih Samad. Mana? Dan setengah daripadanya, baris nombor 1, nombor 2, nombor 3, tengah-tengah tu. Dan setengah daripadanya. Selepas perkataan bodoh tu, nampak tak? Lipat betul-betul tanda lepas tang bodoh tu. Tang dan tu. Boleh nak? Supaya nanti bila kita buka balik nanti, kita tahu tang mana kita berhenti itu insya-Allah. Wallahu a'lam.